Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لحظة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah, ketentuan dari Allah, kasih sayang dari Allah, sama-sama kita dapat berkumpul dan berada pada malam ini untuk meneruskan lagi kajian dan muzakarah kita dengan menggunakan kitab Faridatul Faraid yang insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kajian yang terdahulu pada muka surat yang kelima kitab Jawi saya ni dengan katanya musannif rahimahullah, dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Dan kesempurnaan dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib disabitkan baginya ta'ala atas jalan ijmal. Lafaz dan istilah wajib.
diguna pakai untuk beberapa maksud. Jadi istilah wajib ini dia memberi petunjuk kepada beberapa maksud. Yang maksud itu ada kaitan dengan makna wajib yang tertentu dengan perbincangan tajuk itu. Seperti mana yang kita sebutkan wajib di sini, sudah tentu wajib di sini ialah wajib akal. Wajib akal yang dihukumkan dengan wujub. Apa hukum wajib akal? Hukumnya wujub. Apa itu wajib akal? Segala perkara yang mesti, yang tak boleh dinafikan pada akal. Diri perkara tersebut, seperti Allah bersifat dengan sifat kamalat, maka diri Allah bersifat dengan segala sifat kamalat itu wajib. Wajib apa di sini? Wajib akal, nama dia. Kerana perkataan ataupun lafaz wajib ini banyak kategorinya. Ada wajib akal, ada pula wajib syarak, ada pula wajib syarak yang aridi, ada pula wajib adat. Tu. Jadi ikut tajuk. Kita baca kitab tu ikut tajuk. Kehendak mana lafaz itu. Apa yang dimaksudkan dengan lafaz itu. Maka wajib syarak itu memberi faham kita bahawa keputusan yang dibuat oleh orang yang berakal itu sudah tentu dan sudah pasti. Keputusan itu di sebelah penerimaan. Bukan penolakan dan bukan penafian. Itu makna wajib akal. Bila kata wajib akal, orang yang berfikir perkara tersebut cenderung ke arah penerimaan. Bukan penolakan serta penafian. Maka sebab itu, apa yang kita kata pada wajib akal ialah mesti. Mesti apa? Mesti pengakuan, mesti penerimaan. Kita mengaku dan kita menerima. Itu wajib akal. Mengaku dan terima itu sebelah mana? Tengok tu. Dia tak habis lagi. Mengaku dan menerima itu sebelah mana? Sebelah istilahnya dipanggil subut. Sebelah subut, kesubutan perkara yang wajib itu pada Allah. Apa itu perkara subut? Perkara subut ini ialah perkara yang mesti padanya. Subut ini ialah diri perkara. Contoh, orang yang waras tidak menafikan sejuk pada ais, panas pada api. Sekalipun muncul seseorang yang mengatakan api itu sejuk, kecuali yang menyalahi adat seperti yang berlaku pada kisah Nabi Ibrahim AS. Orang yang waras tidak mengatakan api itu sejuk. Ini adat. Walaupun ada orang yang mengatakan, datangnya seorang yang tak waras mengatakan api itu sejuk. Perkataan orang itu tidak boleh mengubahkan kesubutan panas pada api. Itu istilah subut. Berarti wajib di sini memberi faham kepada subut pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kamalat. Adapun hukum di sebelah kita nama dia wujub. Apa itu wujub? Pengakuan, penerimaan. Ini istilah. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi ilmu tauhid, ilmu istilah.
Bila ilmu istilah, maka kita tak boleh lari daripada istilah, perlu kita kena sebutkan. Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Tu. Wajib apa di sini? Wajib akal. Yang berhukum dengan hukum wujud. Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap bagi tu orang panggil isyarat, bagi tu orang panggil wajib akal. Dalam bahasa kitab Jawi kan. Kalau kita sebut wajib bagi. Kalau bahasa Arab wayajibu lillah, lam. Tu istilah dia, lafaz dengan lam. Itu maknanya wajib akal, isyarat dia. Wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Itu maksud dia wajib akal. Kalau wajib syarak disebut sebagai wajib atas. Wajib atas mukallaf. Tu istilah wajib atas lelaki, perempuan. Itu nama dia taklif. Hukum taklif. Tiap-tiap sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya, yakni dirinya. Apa itu sifat kesempurnaan? Sifat kesempurnaan ialah yang lawannya itu kekurangan. Sifat kekurangan ialah yang mustahil pada Allah. Berarti bila Allah tidak bersifat dengan kekurangan yang mustahil pada Allah, sudah tentu Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apa dia itu sifat kesempurnaan? Sifat yang memberi faham serta i'tiqad pada kita bahawa Allah itu sebenar Tuhan yang ma'bud, yang disembah. Sifat yang memberi faham kepada kita bahawa Allah itu Khaliq yang ma'bud, sang pencipta yang selayaknya disembah. Iaitulah ilah, Tuhan. Berarti Allah itu Tuhan. Kenapa Allah itu Tuhan? Karena Allah ternapi darinya sifat kekurangan. Bila ternapi pada Allah sifat kekurangan, sabit pada Allah pada etika kita, Allah itu punya sifat kesempurnaan. Jadi sifat kesempurnaan, sifat yang memberi faham pada kita Allah itu Tuhan. Berarti kalau kita tak faham dan kita tak mengaku kata Allah itu Tuhan, Allah tetap Tuhan. Kerana sifat kesempurnaan itu milik Allah, bukan milik yang lain. Hak Allah. Itu satu. Yang kedua, kita perlu faham bahawa sifat kesempurnaan itu bukanlah sifat yang menyempurnakan zat sehingga dia menjadi Tuhan. Bukan. Jadi syirik lagi. Istilah sifat kesempurnaan pada Allah bukan memberi faham kepada kita sifat itulah ada pada Tuhan yang menyebabkan Tuhan itu jadi Tuhan. Tak boleh faham gitu. Faham lagu itu syirik. Berarti kekurangan pada Allah. Bukan sifat itu sempurna, dia menyempurnakan zat Allah. Bukan. Sifat kesempurnaan itu kesempurnaan pada dirinya, begitu juga zat yang sempurna. Karena zat dan sifat itu tidak boleh dinafikan. Zat dan sifat itu tidak boleh diasingkan. Talazum baina zat was sifat. Melazimi di antara zat dan sifat Allah. Itu yang kedua yang perlu kita faham. Itu antara perkara yang halus dalam ilmu tauhid. Perkara yang halus kita faham dalam ilmu tauhid, apa dia? Wajib kita kena mengaku bahawa Allah itu punya sifat kesempurnaan dan bukan sifat itu menyempurnakan zat Tuhan. Kalau sifat itu menyempurnakan zat Tuhan, berarti zat Tuhan masih lagi kekurangan disempurnakan zat. Jadi syirik lah. Salah faham lagu tu. Nampak macam biasa-biasa, tapi bukan biasa itu. Boleh bawa kepada rosak akidah. Ingat taruhlah tu. Esok kita nak kena tanya semua. Esok dalam kubur esok ni nak kena tanya semua hak tu bab tauhid. Bab tauhid apa saja pun semua akan ditanya. Semua akan diselongkang, orang Kedah kata, disoal. Kedudukan kita tu sejauh mana kita faham. Lepas tauhid, alhamdulillah, baru tanya bab sembahyang. Lepas sembahyang, alhamdulillah, baru tanya bab zakat. Lepas tu puasa, lepas tu haji. Tanya satu-satu, dia ikut level dia. Ikut level dia.
Hadirin yang dirahmati Allah, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya, yang patut, yakni yang selaya dengan zatnya, yakni dirinya yang maha tinggi. Sifat bagi zat. Zat yang maha tinggi. Al-ulu. Apa dia tinggi? Bukan tinggi macam mana i'tiqad Wahabi. Tinggi bukan makna jisim. Tinggi dengan makna qadrun, qadar, pangkat, kedudukan. Kita ahli sunnah wal jamaah, haram kita i'tiqad, kita ni orang Islam ni, haram kita i'tiqad bahawa tinggi itu tinggi diri dia. Seperti mana ada sebahagian daripada pendakwah, penceramah yang mengatakan bahawa dia membuat bandingan kedudukan besarnya Allah Ta'ala, tingginya Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala ini dibandingkan dengan alam. Nak dibandingkan dengan alam seperti mana bandingan Allah itu dengan malaikat. Sebelah telinga malaikat saja pun berjalan lama mana tak habis-habis. Kalau malaikat tu dah besar lah, Allah Ta'ala ni lagi maha besar. Itu dari tajuk tu. Itu dah bawa jadi tashbih. Mana boleh dibandingkan dengan malaikat. Kerana malaikat tu makhluk. Bagi Khalik. Malaikat tu makhluk. Berarti di sini yang maha tinggi, iaitulah pangkat, qadar dan kedudukan Allah. Bukan maha tinggi, tinggi ulu zat Allah. Tu. Jadi yang maha tinggi. Apa maksud maha tinggi? Ini orang panggil pada maqam mubalaghatul hamdi. Bersangatan pada pihak memuji Allah. Kita nak puji Allah ni setara mana? Kita puji ikut bahasa kita, orang Kedah kata habis meta. Maha tinggi, maha agung, maha gagah, maha, itu bahasa mubalaghah. Sebab kita kata yang amat murah lagi amat mengasihani, itu bahasa lama. Kalau bahasa moden kata mubalaghah dia yang maha pemurah lagi maha pengasihani. Itu nisbah kepada kita ni habis meta nak puji Tuhan. Kita nak puji Tuhan ni tak mau bagi ada sama dengan kita, tak ada bahasa dah, melainkan bahasa tu saja. Kita miskin bahasa, tak ada bahasa. Bahasa kita setakat tu saja yang kita boleh faham. Maha tinggi Allah Ta'ala. Bukan tinggi macam mana masjid ni. Tu. Bukan tinggi macam mana sebuah bangunan. Bukan tinggi macam mana kedudukan matahari dengan bumi. Bukan tinggi dengan makna jisim. Itu objek. Itu orang panggil saiz. Kerana saiz itu bentuk sifat bagi ajram. Segala jirim-jirim yang diciptakan Allah. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak. Sifat-sifat kesempurnaan Allah itu amat banyak. Banyak mana? Tak dihinggakan oleh Allah. Tak dihinggakan oleh Allah. Bukan berarti Allah itu jahil. Kata sebahagian ulama dihinggakan oleh Allah. Bukan berarti ilmu Allah itu habis. Ini khilaf. Jadi jarang orang sebut itu. Sifat Allah Ta'ala ini, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala ini terlalu banyak dan teramat banyak sehingga tidak diajarkan oleh Allah ilmu tentang itu kepada makhluk dia. Jadi apa yang kita faham di sini, tak persoal tentang khilaf ulama dua qaul itu. Kita tak persoal itu. Soalannya dari segi sudut pengakuan kita. Kesempurnaan Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya, yakni tidak pernah diajarkan oleh Allah untuk kita memahami sejauh mana bilangan sifat-sifat Allah itu. Bukan persoal tentang khilaf ulama, kedudukan dihinggakan oleh Allah atau tidak dihinggakan oleh Allah. Itu khilaf, payah cerita, pening kepala. Itu bukan fardu ain. Kita bincang fardu ain. Apa dia? Yang wajib kita mengaku sifat kesempurnaan Allah tak pernah diajarkan oleh ulama dan hanya diajarkan pengakuan kita terhadap sifat itu. Ulama kita ajak mengaku sudahlah. Macam itulah kalau bahasa Kedah. Jangan duk tanya banyak mana, mengaku sudah.
Kalau tanya, tak timbul jawapan. Setengah daripada ilmu Allah Ta'ala yang tak ada jawapan. Apa dia ni? Apa dia ilmu Allah Ta'ala yang tak ada jawapan ni? Kalau orang tanya, banyak mana sifat Allah Ta'ala ni yang kesempurnaan tu? Tak ada jawapan. Secara tepat, jawapan secara umum, tak terhingga banyak yang mengetahuinya hanya Allah. Habis di sebelah kita ni, tak boleh nak timbul tanda tanya. Jadi nisbah pada ulama nak buat kajian, itu ada dalil dia. Sandaran dia. Bahasan ni ada disebut dalam kitab-kitab ulama. Antaranya di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian katanya musannaf yang dirahmati Allah. Tiada meliputi dengan dia melainkan Allah. Di sini tempat perbahasan dia. Tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Ta'ala. Tiada meliputi ni pada pihak mana? Tiada meliputi dengan dia melainkan Allah. Tiada meliputi dengan dia dengan mana? Dengan sifat kesempurnaan ni melainkan Allah. Allah mengetahui sifat dia tu setara mana? Habis ke tak habis? Tak pernah habis. Sifat kesempurnaan Allah. Itu maksud dia. Yang ulama kata Allah tahu sekadar banyak, sekadar mana sifat Allah. Berarti ilmu Allah habis. Itu khilaf ulama. Ada sebagian ulama mengatakan Allah tidak mengetahui juga segala sifat kesempurnaan Allah tu. Allah juga tidak mengetahui. Tidak melazimkan jahil pada Allah. Tu. Kenapa? Istilah ini terbit, berlakulah perbincangan ulama. Dan khilaf jawapan di antara mereka. Ini dia pening tuan-tuan, dia bahas panjang. Jadi hak kita mudah-mudah ni, kita mengakulah sifat Allah Ta'ala itu tak terhingga banyaknya melainkan Allah. Hak melainkan Allah tu jangan duk tanya. Kalau tanya sekali dia terbit jadi bukan. Kalau melainkan Allah, kalau Allah Ta'ala hanya Allah Ta'ala yang mengetahui, berarti ilmu Allah Ta'ala ni habis. Lagu tu pula dia pergi. Jadi tak payah tanya. Tanya dia jadi lagi bukan. Kan dalam kitab dia kata melainkan Allah, berarti Allah Ta'ala saja yang tahu. Kalau Allah Ta'ala tahu sifat kesempurnaan banyak, kesempurnaan Allah Ta'ala tu banyak mana, berarti habis dia ada had dia. Dia ada sekatan dia, dia ada bahasan dia, dia ada bilangan dia. 1 juta, 2 juta, 20 juta, bilion, trilion. Kalau begitu habislah. Tak boleh soal tentang Allah tentang itu. Tak boleh. Maka wajib disabitkan baginya Ta'ala atas jalan ijmal. Ni tuan-tuan yang ada kitab kena tulis. Maka wajib disabitkan, ni istilah kitab. Dalam kitab Jawi pun ada, dalam kitab Arab pun ada. Maka wajib disabitkan, yakni diakui. Sabit di mana akui. Maka wajib disabitkan, yakni diakui dengan jazam serta yakin di dalam hati mu'taqid orang yang beriman. Apa yang kita wajib mengaku? Atas jalan ijmal. Cara kaifiat dia atas jalan ijmal yang berkaitan dengan sifat kamalat kesempurnaan Allah Ta'ala. Maka wajib disabitkan, yakni wajib diakui, diimani, dijazam, diyakin baginya, bagi Allah Ta'ala itu atas jalan ijmal. Siapa yang wajib sabit? Mukallaf. Baginya ini dinamakan subut. Istilah sabit dan subut ini mainan orang-orang ahli tauhid. Orang-orang yang duk baca tauhid, dia mesti mainan dia lah sabit subut, sabit subut. Sabit pasal apa? Bincang ilmu tauhid ni bincang i'tikad, iman kita dan mu'taqad, maklum ilmu daripada ilmu yang kita faham daripada pengajian tentang Allah. Itu. Jadi istilah itu selalu diulang. Orang yang sering baca tauhid. Sabit subut, sabit subut. Memang ada dalam kitab. Ini dia istilah dia. Maka wajib disabitkan, yakni diimani. Sabit tu. Apa dia makna sabit? Sabit ni iman, dipercayai, diketahui, dipaham, dipikir. Pikir lah, pikir kena yakin. Renung nak fikir tak sampai. Dengar Tok Guru kata sifat kamalat Allah Ta'ala ni tak terhingga banyak. Lepas tu nak fikir, gagah fikir lagi. Mana boleh gagah fikir? Tak boleh.
Kalau sembang, bincang tentang sifat kudrat, boleh tanya, boleh bincang. Sebab apa? Kudrat itu sudah nyata. Nama dia sudah nyata, maksud dia. Boleh bincang. Tapi kalau sifat kamalat, nak bincang macam mana? Beriman sajalah. Sebab itu dia kata, maka wajib disabitkan baginya. Ini istilah kita. Baginya Allah Ta'ala atas jalan ijmal. Atas jalan mudah. Atas jalan mudah. Ijmal ni maknanya mudah. Bahasa petani kata borong. Sepintas lalu. Secara rambang orang panggil. Secara mudah. Mengaku tak? Mengaku. Sudah. Hang mengaku tak kata Allah Ta'ala ni punya sifat kesempurnaan? Mengaku. Kena wajib tahu tak? Nak tahu apa nama pun tak tahu. Jadi itulah habuan kita mengaku. Mengaku tu dapat pahala tuan-tuan setiap detik, setiap waktu kita mengaku dengan sepatah tadi ni. Mengaku. Tiap-tiap detik, tiap-tiap waktu selagi ada hayat kita dapat pahala. Pahala. Kita semayang, waktu takbiratul ihram, selagi tak batal semayang, waktu tu dapat pahala. Orang Islam ni kalau ada tauhid, ada iman, ilmu dia ada setiap detik, setiap waktu dia dapat pahala. Sebab tu orang mengaji ilmu tauhid ni pahala dia banyak. Dia faham apa yang dia mengaku, dia faham apa yang dia iktikad, pahala dia banyak. Awak setakat tu saja ke pahala dia? Waktu tu, waktu dia mengaku tu saja dapat pahala? Tak. Pahala dia berjalan sedia sampai mati. Dia mengaku dengan Allah Ta'ala itu wujud. Dia mengaku dengan Allah Ta'ala qidam. Dia faham elok makna wujud, makna qidam. Pahala dia tu sampai ke mati, tuan-tuan. Bukan duduk tang mengaji saja. Mengaji ni duduk dalam majlis, pahala lain, tuan-tuan. Betul tak? Kita duduk dalam majlis tauhid ni, satu pahala lain. Kita faham tauhid, satu pahala lain. Kita mengaku dengan ilmu tauhid, pahala lain. Pahala tu duduk berjalan sedia sampai mati. Duduk dalam majlis tauhid, saat lagi keluar, habis dah pahala. Tak ada lah. Pahala hak kita tauhidkan dalam hati hak malam ni, bak ijmal ni, tak habis tuan-tuan ni. Tak habis. Lagi kita duduk mengaku, lagi kita tak tolak, lagi tu ada pahala. Tu. Sebab tu tok guru yang faham tauhid, dia tak pernah tinggal ajak ilmu tauhid. Dia ajak sedia walaupun sampai orang cemuh. Orang sampai cemuh dah nak mengaji, dia ulang-ulang tu, cemuh dah nak mengaji. Dia ajak juga. Tu. Sebab apa tuan-tuan? Besarnya pahala kita menunjuk akidah kepada manusia, masyarakat. Menunjuk berpegang dengan akidah yang sahih. Ini besarnya pahala. Macam kita duduk mengaji ni kan, sekali kita balik, kita cerita ke orang lain pula. Aku nak habaq kat hang satu benda. Apa dia? Wajib hang kena mengaku Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kamalat. Apa dia sifat kamalat? Sifat yang sempurna pada diri dia. Bukan sifat itu menyempurnakan zat Allah. Peri saja kita boleh dapat pahala. Dia pun dapat pahala. Dan dia i'tikad pahala dia berjalan. Kita ada i'tikad dah. Bukan nanti nak jadi ustaz nak ajak. Mengaji faham boleh ajak. Boleh cerita. Maqam ilmu bukan nanti di masjid surau pondok. Maqam ilmu mana-mana sahaja tempat yang boleh kita sampaikan ilmu, kita sampaikan. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan ilmu walaupun sepotong. Apatah lagi ilmu yang rais, yang ketua, yang king. Apa dia? Ilmu tauhid. Maka wajib disabitkan baginya Ta'ala atas jalan ijmal. Iman ini ada dua cara. Yang pertama iman ijmal. Yang kedua iman tafsil. Dalam bab kamalat tak difardukan ke atas kita untuk iman secara tafsil. Namun demikian, jangan kita lupakan satu perintah Allah Ta'ala secara tafsil, iaitulah 13 sifat yang disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama ahli sunnah tak tolak, tuan-tuan. 13 sifat yang wajib kita fahami secara tafsil. Satu persatu sehingga kita benar-benar faham. Bina keyakinan iman, bina keyakinan hati, bina keyakinan tauhid dalam diri. Dengan 13 sifat itu. Ini menjadi sepakat, kata ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang membangkang, tidak ada yang menafikan.
yang membangkang, yang menafikan, nyata dari itu ialah bukannya mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Tu, puak-puak yang menentang 13 sifat ni bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Satu dunia tuan-tuan. Ijma' satu dunia, bukan ijma' hangguk kepala, bukan. Kita ijma' sepakat hangguk kepala. Buat keputusan, buat meeting, adakan mesyuarat, buat keputusan. Itu ijma' hangguk kepala itu. Yang ni bukan ijma' hangguk kepala. Melalui penulisan seluruh ulama' dunia. Semua ulama' dunia sepakat. Ahlussunnah Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah 13 sifat. Pi benua Afrika samalah 13 sifat. Mai tanah Arab, mai Jaziratul Arab. Sebelah Yaman, Syria, Mesir. Samalah. Mari belah tanah Asia, sama jugalah. Pi tak mana pun, sama juga. Itu nama dia ijma'. Bukan ijma' ni kena berhimpun, duduk dalam satu majlis, pakat mengaku. Bukan. Ijma' bukan bermaksud itu. Ijma' maksud suara-suara para alim ulama' dunia mempersetujui melalui penulisan mereka. Itu maksudnya ijma'. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian katanya musannaf rahimahullah, dan mustahil. Dan mustahil atasnya ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Apa dia kekurangan? Naqais. Arab kata naqais, kekurangan. Did, lawan ataupun naqid pada segala sifat-sifat yang wajib, yakni sifat-sifat yang kamal, kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Maka kekurangan itu ialah diri mustahil. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil, sifat yang bukan sifat, hanya dipanggil sahaja sifat. Dia bukan sifat, tapi kita panggil dia sifat. Kerana apa? Kerana kita nak letakkan dia sebagai gulawan kepada sifat yang wajib. Padahal dirinya sama sekali tidak pernah wujud. Itulah mustahil. No, ingat no? Apa dia mustahil? Sifat yang hanya kita sebutkan dia sebagai sifat, tetapi pada hakikatnya dia tidak pernah muncul. Hanya muncul pada sebutan kita, hanya muncul di dalam kitab penulisan ulama, hanya muncul pada fikiran sahaja. Pada hakikat, secara realiti, secara ain zatnya, tidak pernah wujud. Itu mustahil. Tak pernah pun wujud. Ini pelik ilmu tauhid, bincang benda tak ada. Ilmu tauhid ni pelik, bincang benda tak ada. Sebab apa bincang benda tak ada? Sebab benda ni kena mengaku. Hukum tuan-tuan. Hukum mesti kena tahu yang dihukum. Tiba-tiba yang dihukum tu tak ada. Bila yang dihukum tu tak ada, maka kena buat bagi ada dulu. Sebab kita nak letak hukum. Sapu sampah tak apalah. Tengok sampah penuh dalam rumah, ambil penyapu sapu. Ni nak sapu lagu benda-benda tak ada. Napi tu mana ada, sapu lah. Napi mustahil. Napi tak mustahil. Napi mana? La ilaha illallah. Aku napi mustahil tu. Napi macam benda-benda tak ada. Oh, takdir dulu bagi ada, baru napi. Itu maqam i'tiqad. Maqam i'tiqad ni tak kira lah siapa pun, walaupun dia tu dah pangkat wali Allah sekalipun, abdal, autad, aqtab ke apakah sekalipun, dia mesti bermula dengan maqam tauhid, maqam i'tiqad ataupun maqam nafi isbat. Siapa pun dia mesti kena melalui maqam nafi isbat dalam kalimah tauhid, la ilaha illallah. Tu. Dia kena faham tu apa yang dia nafi, apa yang diisbatkan. Dia mesti faham. Ini mustahil. Al-mustahilu law lam yutasawwar lam yuhkam alaihi bil istihalati. Jikalau kita tidak memikirkan tentang mustahil, bagaimana pula kita menghukumkan dia dengan istihalah? Ini ulama takdirkan, ulama kaedahkan.
Berarti mustahil itu difikirkan. Mustahil itu dibayangi, bukan wujudi. Bukan wujudi maujud. Dia hanya pangkat wujudi tetapi bukan maujud. Dia hanya wujudi tetapi dirinya ma'dum. Ini istilah. Wujudi ada dua. Macam benda ni. Benda ni wujudi. Apa dia wujudi? Kullu maujudin. Bukan. Wujudi maknanya sesuatu yang ada. Sesuatu yang bangsa ada. Itu wujudi. Apa dia wujudi? Sesuatu yang bangsa ada. Adakah tiap-tiap yang ada bersifat dengan wujud? Tidak. Adakah tiap-tiap yang ada bersifat dengan wujud? Tidak. Baik. Kalau benda ni, adakah dia wujudi? Ya. Dan dia juga bersifat dengan wujud? Ya. Kenapa? Kullu mawjudin yattasifu bil wujud. Tiap-tiap yang ada, dia bersifat dengan ada. Mana yang ada? Seperti mana segala mungkinat makhlukat ini dia bersifat dengan ada. Begitu juga dengan zat Allah, begitu juga dengan para malaikat, apa sahaja walaupun tidak dapat dilihat dengan mata dan tidak didapat dengan panca indera sekalipun, dia tetap bersifat dengan wujud. Kerana dia wujudi. Sebab apa dia wujudi dan bersifat dengan wujud? Kerana diri dia itu maujud. Dia punya istilah tu. Jadi bab ni, orang permulaan, dia mesti kena faham beberapa perkara ini. Yang pertama, wujudi. Yang kedua, wujud. Yang ketiganya ialah maujud. Tu. Wujudi, wujud, maujud. Benda ni, dia wujudi, dia wujud dan dirinya adalah maujud. Tapi kalau mustahil, dia wujudi, dia tidak maujud. Dia hanya wujudi tetapi dia tidak maujud. Kerana apa? Kerana dirinya itu ma'dum, tidak ada. Sebab tu kita kata tadi, mustahil hanya perkiraan kita sahaja. Bukan pernah ada dirinya. Tak pernah muncul dirinya secara hakikat dan realiti. Itu mustahil. Jadi pendek katanya, mustahil ini ialah sifat pada takdir. Kita takdirkan sahaja dia sebagai sifat kerana pada hakikatnya dia tidak ada dan tidak pernah muncul. Itulah mustahil. Tu saya cakap lambat-lambat supaya tuan-tuan dapat tangkap. Tu ya. Dan mustahil atasnya tiap-tiap sifat kekurangan. Kita berhenti dekat itulah kerana waktu sudah cukup. InsyaAllah nanti kita ulang sekali lagi berkenaan dengan mustahil. Sambungan kita akan datang. Dan mustahil atasnya tiap-tiap sifat kekurangan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اغننا بالعلم وذينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم فقهنا فقها بالدين وافتح علينا فتوح العارفين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.